Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya akan bawakan contoh-contoh soalan yang lepas, past question untuk electrical engineering mathematics. Okey, mengikut format yang terkini penilaian. Biasanya untuk penilaian akhir ada 4 soalan yang akan diberikan. Terutamanya kalau peperiksaan akhir lah. Kalau peperiksaan akhir tu ada 4 soalan, di mana setiap soalan tersebut mewakili topik-topik yang dipelajari di dalam electrical engineering mathematics. Okey. Soalan 1, 2, 3 dan 4 ikut sekuen di dalam topik tersebut. Okey. So dalam video ni saya akan bawakan contoh-contoh bagi setiap soalan yang tersebut lah. Okey, bermula daripada soalan yang pertama untuk topik yang pertama, soalan yang kedua untuk topik yang kedua, soalan yang ketiga untuk topik yang ketiga, dan soalan yang terakhir nanti iaitu soalan yang keempat adalah untuk topik yang keempat. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama, ini contoh soalan yang pertama untuk electrical engineering mathematics ni. Okey, soalan pertama. Okey, kalau kita perhatikan soalan ini adalah soalan yang berkaitan dengan statistik. Okey, dia beri kepada kita data, raw data ini, yang di dalam table ni. Table 1A ni adalah berbentuk raw data, di mana raw data ini kita kena teliti satu persatu apa yang soalan inginkan. Sebagai contoh yang pertama ni, dia minta kepada kita untuk construct frequency distribution table. Construct frequency distribution table. Di mana dalam soalan ni dia beri kepada kita dah class width ataupun class size ni. Class size diberikan kepada kita 10 marks, 10 markah ni, di mana first class diberikan 30 hingga 39. Maksudnya di sini kita dah mudah dah. Dalam satu perkara kita dah diberikan class size. Yang kedua, first class untuk frequency distribution table nanti pun sudah diberikan. Jadi tugas kita adalah untuk membina frequency distribution table tersebut dan mengira berapakah frekuensi ataupun bilangan data bagi setiap kelas-kelas yang bakal ada dalam frequency distribution table tersebut nanti. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, daripada frequency distribution table tadi, yang bakal kita bina itu nanti, kita diminta untuk calculate the mean. Calculate the mean. Maklumat daripada frequency distribution table akan digunakan untuk kita mengira mean bagi data ini. Dan yang ketiga, diminta untuk kita mengirakan calculate the standard deviation. Sepatutnya dia tertinggal standard deviation. Minta maaf tertinggal di situ. Calculate the standard deviation for the data. 3 perkara untuk soalan 1A ni. Ini adalah pembahagian markah yang diberikan 3, 5, 7. Mari kita lihat penyelesaian. Ini data, raw data kita tadi. Saya copy paste masuk ke dalam slide ni untuk senang kita buat pengiraan. Pertama, untuk frequency distribution table, untuk memenuhi ataupun menjawab soalan 1A1 Roman ini. Jadi di dalam soalan tadi dah berikan kepada kita first class adalah 30 hingga 39. Di sini tugas kita, apa tugas kita? Tugas kita adalah yang pertama, kita kena perhatikan data terkecil. Data terkecil kita. Data terkecil dan data yang terbesar. Terbesar sama dengan berapa? Sebab kita nak tentukan berapakah bilangan kelas, berapakah bilangan kelas yang perlu kita ada. Di sini sebab saya dah letakkan sesiap di sini, so ini adalah untuk penerangan saja. Untuk menentukan berapakah bilangan kelas ke bawah ni,
Berapakah bilangan kelas dia, berapa row ke bawah ni adalah lihat kepada range data kita. Okey, pertama range data kita itu mesti ada dia punya nilai di situ. Bagi contoh di sini. Okey, data terkecil kalau kita perhatikan di sini 62, 57, 48, 48, 48, 38, 33, 33, 33, ada lagi yang kecil daripada 33, 33. Yang terkecil adalah 33. So kena perhatikan betul-betul data ni. Okey, perhatikan satu persatu. Yang terbesar 62, 64, 68, 71, 85, 85, 85, ada yang besar daripada 85, 85, 85. Yang terbesar adalah 85. Okey, 85. Maksudnya apa? Maksudnya untuk kita menuliskan kelas-kelas ni 30 hingga 39 ni diberi di dalam soalan. Okey. Next adalah 40 hingga 49. Okey, di mana range kita ataupun julat range data kita adalah sebanyak berapa diberikan tadi? Class width kita, class size kita. Okey, class size kita adalah 10. Jadi di 30 hingga 39. Ni mesti ingat ni. Kita jangan menentukan class size ni, salah ke class size ni 39 tolak 30 adalah 9. Kenapa dia tak 10? Kena ingat kita punya asas. Okey, untuk menentukan class size ni dia kena tengok pada class boundaries. Class boundaries mana had atas tolak dengan had yang bawah tu. Kalau ni dia adalah 39.5 atas dia. Ini adalah 29.5 had bawah dia, kan? Kelas boundaries. Jadi 39.5 tolak 29.5 adalah 10. Okey. Yang ke bawah ni kena 10 juga dia punya class size class size dia. Jadi yang ke bawah ni saya tulislah. Lepas 39 40 lah kan. 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69 dan seterusnya sehingga di manakah data terbesar kita berada. Okey, maksudnya 80 hingga 49. Perlu ke tidak kita tulis 90 hingga 99? Tidak perlu, sebab tidak ada data yang terkandung di dalam kelas tersebut. Okey, itu maksud dia. Okey, itu kena ingat. Yang kedua, di dalam soalan ini, tally ni maksudnya apa tally ni? Tally ni adalah kita nak kira data kita. Di dalam range ni 30 hingga 39 dalam kelas ni berapakah bilangan data yang berada di dalam kita punya kelas tersebut. Okey, itu maksudnya untuk kita menuliskan frekuensi dia. Berapakah frekuensi di sini? Okey, kita kira satu persatu. Sebab tu kita kena kira satu persatu. Okey, contoh yang pertama 30 hingga 39. Kita kena kira dan tanda. 30 hingga 39. 1, 2. Okey. 2. 30 hingga 39. Maksudnya ada 2. Tally kita buat macam mana? Buat macam ni lah. 1, 2. Tulis 2. Okey, tulis begitu. Dan seterusnya 40 hingga 49. 40 hingga 49. 1. Okey, 40 hingga 49. 1, 40, 49. 40 hingga 49. 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. So macam mana 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya begitu. Okey. Okey. Dan 50 hingga 59 dan seterusnya. Kita kena tanda satu persatu di sini. Dia punya tally. Maksudnya 50 hingga 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tertinggal ni. 48. 8 nanti kita tambah. 8, 9, 10. Maksudnya hingga 59 tu dah 10. Kalau saya tak salah lah. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Sini ada tertinggal tadi kan, yang 8. Sebab tu kita tanda pun kita kena bezakan cara kita tanda supaya kita senang kita nak trace balik. Okey, untuk 40 49 tadi kita tanda pangkah kan. So tadi kita kira 7, saya kira tadi saya kira 7, tertinggal 1, 8.
Maksudnya 8 tambah 1 di sini. Bukan 7, maksudnya 8. Begitu. Dan seterusnya 60 hingga 69, kena kira satu per satu. 59 pun dah tertinggal dapat. Okey, 59 tambah 1 lagi. Maksudnya 11. Okey. So cara kita tanda, kita nak pangkah, nak bulat dan sebagainya, untuk apa? Untuk kita mudah kena pasti di mana yang tertinggal dan kita boleh kira dengan tepat data kita. Okey, itu contoh. Sengaja saya bawakan saya tertinggal tu kan, supaya nampak semasa kita nak buat pengiraan tally dan sebagainya ni, akan ada kadang-kadang tertinggal data tu, sebab datanya banyak. Data ni 40, ada setengah data sampai 100 dan sebagainya. Dia lebih mencabar untuk kita mengiranya. Walaupun pengiraan ni nampak simple, tetapi kita terdedah dengan melakukan kesilapan. So kena berhati-hati begitu. Okey, dan seterusnya kena isi keseluruhan ni. Dan kita akan kirakan berapakah nilai hasil tambah frekuensi ni. Hasil tambah frekuensi ni nanti dia mesti 40. Sebab data kita, bilangan data kita adalah 40. Okey, 40 di sini. So di sini kena 40. So hasil tambah ni nanti kena 40. Sama dengan 40 nanti di situ. Kalau dia kurang ataupun lebih, maksudnya adalah data tu kita silap kira di sini. Kita buat tally ni silap, kiraan kita silap. Tu kena berhati-hati. Okey, kalau yang dah siap nak begini kan, 2, 8, 11, 11, 5, 3. Okey, kena kira tally begini. Tally ni satu markah ni. Frekuensi ni pun satu markah. Sigma ni satu markah. So 3 markah. Biasanya dalam 3 markah. Okey, di sini ni pun satu markah. 4 lah. Okey, 4 markah. Okey, kurang 4 markah. Okey, sorry. Okey, biasa ni adalah 3 markah kan. Okey, kita punya kelas ni satu markah, tally satu markah, frekuensi ni sekali ni frekuensi ni satu markah. So 3 markah lah. 3 markah. Okey. Kalau tak buat tally ni, maksudnya hilang satu markah, dapatlah 2 markah je. Gitu. Okey, yang kedua, untuk kita mengira min, untuk kita mengira min. Okey, soalan yang kedua ni tadi dia minta kita untuk kira min X bar ni. Min. Okey, min bukan mean deviation min dulu. Okey, sebab dia formula yang berbeza. Okey, untuk mengira min, kita kena tuliskan class boundaries midpoint fx. Okey, midpoint ni dia punya simbol adalah x. Okey, x. Sebab tu di sini nanti adalah f darab dengan x. Kita akan darabkan dia, dapatlah jawapan fx. Begitu. So kita kena isi satu persatu ni. Class boundaries midpoint dengan fx. Okey, class boundaries ni di awal tadi pun saya dah terangkan, ni adalah kita kena tahu ni. Ni adalah 29.5 tolak 39.5. Okey, midpoint ni adalah 30 tambah 39 bahagi 2. Tu dapat nilai midpoint ni. Okey, midpoint ni. Okey, dan fx kita darabkanlah 2 dengan berapakah nilai midpoint di sini. Dapat nilai fx. Okey, begitu. Jangan tersilap. Jangan silap lakukan ataupun mencari midpoint. Midpoint dia refer kepada kelas kita. Okey, kelas atas tambah kelas bawah bahagi 2. Ini kita bagi 2. Dapatlah nilai midpoint di sini. Begitu juga 40 tambah 49 bahagi 2. Kita akan dapat nilai midpoint di sini. Kelas boundaries di sini 39.5 hingga 49.5. Kena berhati-hati. Itu adalah dari segi penerangannya. Saya akan display untuk jawapan yang full sebentar lagi. Okey, di sini saya nak ingatkan, ada setengah soalan, kita jangan keliru dengan soalan. Soalan dia ada pelbagai. Kadang-kadang tak bagi skor ni, saja nak mengelirukan kita, dia bagi kelas boundaries saja. Dia bagi kelas boundaries, dia bagi F bagi midpoint. Okey, dia minta untuk kita mencari min. Sebab tu kita kena tengok ataupun perhatikan dengan teliti dan berhati-hati trik soalan yang dikeluarkan. Jangan kita terus nampak je range ni, terus kita jawab dengan overconfident. Kita akan berdepan dengan kesilapan. Okey, perhatikan dia punya label yang di atas ni. Skor ke, adakah dia tulis class boundaries? Kalau class boundaries, dia bukan skor.
bukan had ni. Kalau dia bagi class boundaries tak bagi score, maksudnya kita kena tahu untuk menuliskan skor di sini, selang kelas di sini. Sebagai contoh di sini, dia bagi 29.5 hingga 39.5. Contohnya dia bagi begitu. Jadi, apakah skornya sekiranya ni tak diberikan? Contohnya ni tak diberikan. Jadi, skornya adalah 30 hingga 39. Okey, di mana had bawah ini kita tambah 0.5, had atas ni kita tolak 0.5. Dia reverse daripada proses kita nak menuliskan class boundaries tadi tu. Begitu. Ada setengah soalannya begitu. So kena berhati-hati. Okey. Dan kalau kita tuliskan secara penuh beginilah. Okey, class boundaries kita midpoint, okey, midpoint ni x tadi, okey. Okey, 2 darab 34.5 kita akan dapat 69 dan seterusnya ini. Okey, kita kena darabkan satu persatu, jangan careless dalam menggunakan calculator. Dan fx ni tadi kita akan campurkan, mesti tambah untuk f adalah 40. Kesilapan di sini nampak kecil tetapi dia memberi kesan yang sangat besar kepada jawapan kita. Contohnya, kita silap dari segi titik perpuluhan, tekan kalkulator dan sebagainya, silap dalam menulis midpoint dan sebagainya. Akhirnya nanti kita akan silap dalam mengira mean dia. Sebab mean dia untuk data ini dia adalah dipengaruhi oleh nilai fx dan nilai f ini. Okey, hasil tambah dia total ni. Okey, tu kena berhati-hati di situ. Jadi untuk mengira mean, okey, ini adalah formula untuk mean, sigma fx bahagi sigma f. Jadi 2360 bahagi dengan 40 dan kita akan dapat nilai mean adalah 59. Okey, untuk mean. Okey, nilai mean adalah 59. Okey, seterusnya soalan yang ketiga tu dia minta kita calculate the standard deviation for the data. Okey, standard deviation untuk data maksudnya kita kena expand kita punya table ni di mana kita perlukan nilai x tolak x bar. Okey, x tolak x bar. Ni ada x bar di sini, x tolak x bar square, x tolak x bar square f. Okey. Ni ada x bar square. Ini maksudnya tolak dengan nilai mean kita tadi tu. Mean yang kita cari tadi. Okey, mean yang kita cari x bar tadi yang sama dengan 59 yang kita cari sebelum ni. Okey, dan soalan yang sebelum ni. Sebab tu soalan tu dia bersangkut paut di antara satu sama lain. Kalau kita silap masa kita mencari mean tadi, semasa mencari mean tadi silap, maksudnya table ni silap dan jawapannya seterusnya akan silap keseluruhannya. Sebab tu kena berhati-hati untuk kita menuliskan ataupun mengira setiap jawapan bagi soalannya sebegini. Sebab soalan dia adalah bersangkut paut di antara satu sama lain. Soalan yang pertama ni dengan soalan yang kedua dan seterusnya. Terutamanya yang melibatkan soalan statistik data ni. Okey. Okey, seterusnya x tolak x bar. Okey, x kita adalah seperti yang saya terangkan tadi, itu adalah kita punya midpoint x. Okey. Maksudnya x tolak x bar, maksudnya 34. Okey, saya tunjukkan yang first ni. Maksudnya apa? 34.5 tolak x bar kita. X bar kita adalah 59. Negatif 24.5. Itu. Kalau kita square di sini kita akan dapat jawapan yang positif. Okey. Kalau 24.5 kuasa 2 kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 600.25. 600.25. Lepas tu didarabkan dengan f. F kita adalah 2. F kita adalah 2. Darab 2. Darab 2, 1200. 1200.5. Sebab tu saya katakan, suka saya ingatkan bahawa di antara data atau maklumat yang terdapat dalam table pun dia bersangkut paut di antara satu sama lain. Kalau kita silap, contohnya F pun kita silap, midpoint pun kita kira silap, sudah semestinya kolom yang berikutnya kita akan melakukan kesilapan yang banyak. Jadi kesilapan tersebut dia akan efek kepada jawapan akhir dan akhirnya jawapan kita akan salah. Okey, kena berhati-hati. Itu maksudnya Okey, seterusnya, kalau kita kira keseluruhannya kita akan dapat sebeginilah table kita. Okey, x tolak x bar, hilang bar dia. X tolak x bar, x tolak x bar. Sekiranya ada pelajar yang menuliskan guna modulus x tolak x bar, no problem, boleh. Ataupun di sini kita tulis x tolak x bar square.
Di sini pun X tolak X bar square. X bar square F. So kena konsisten lah. Kalau di sini kita tuliskan secara ada modulus ni, tanda palang kiri kanan dia, kesemuanya kita tuliskan sebegitu. Kalau kita gunakan bracket, kesemuanya kita tuliskan bracket. Kerana jawapan yang untuk maklumat yang kita akan gunakan nanti adalah maklumat di sini, di hujung ni, yang ada total ni. Okey. 1 2 3. Okey. Begitu. So saya ingatkan, tekan kalkulator dengan berhati-hati dan betul. Okey. Okey, ini adalah table di mana maklumat ni kita akan gunakan untuk pengiraan kita. Okey. Seterusnya kita akan mencari variance. Okey. Dalam soalan nak mencari standard deviation. Standard deviation kalau di dalam senarai formula pun diberikan standard deviation adalah punca kuasa 2 bagi variance. So kita kena cari variance dahulu. Okey, S kuasa 2. Okey, S kuasa 2. S kuasa 2 itu variance sama dengan hasil tambah X tolak X bar square F. Maksudnya ini, hasil tambah ni dibahagikan dengan hasil tambah F. Okey, A ni. Jadi 6590 dibahagikan dengan 40. Itu adalah nilai variance kita. Jadi 6590 bahagi 40 adalah bersamaan dengan 164.75. 164.75 itu adalah nilai variance. Dan seterusnya kita mencari standard deviation. Standard deviation adalah punca kuasa 2 bagi variance. Okey, punca kuasa 2 bagi variance. Jadi S kita adalah punca kuasa 2 164.75 dan S jawapannya adalah 12.83. Okey, selesai untuk soalan 1A3 Roman. Okey, kita dah cari standard deviation untuk data ini. Okey, 1A ni construct a frequency distribution table. Yang kedua, calculate the mean, kita kira mean. Yang ketiga adalah kita kira standard deviation. Seterusnya soalan 1B. Soalan 1B adalah dia akan cover untuk probability. Topik yang pertama statistic and probability. Okey, dalam soalan ini lazimnya dia akan pecah dua. Soalan untuk statistik, soalan untuk probability. Dia akan cover kedua-duanya dalam soalan nombor 1. Okey, dipecahkan dengan part of question. Ni 1B. Okey. Okey, di mana kita perhatikan table ni. Okey, table ni ada 3 kumpulan lelaki, kanak-kanak lelaki dengan perempuan. Okey, grup A, grup B, grup C. Okey, di grup A bilangan kanak-kanak lelaki adalah 3, kanak-kanak perempuan 2. Seterusnya B adalah 4, C 4, 5. Okey, dalam grup A kita kena tahu jumlahnya adalah sama dengan 5. Grup B jumlahnya adalah 8. Grup C jumlahnya adalah 9. Jumlah ini sangat berguna dalam pengiraan berkaitan dengan probability ini. Sebentar lagi. Okey, dalam perkiraannya. Dan soalan dia minta kita, apakah kebarangkalian untuk kita memilih daripada kumpulan ni, dari 3 kumpulan ni, di mana pilihan kita kesemuanya adalah kanak-kanak perempuan. Itu soalan 1 Roman. Soalan 2 Roman, apakah kebarangkalian untuk kita memilih kesemuanya adalah kanak-kanak lelaki. Okey, daripada 3 grup ni kita ambil mula kita cari pilih grup pertama. Apa tu? Grup B, grup C. Begitu. Tu maksud dia. Dan yang masuk soalan yang ketiga ni, consists of a girl and 2 boys. Okey. Semasa kita memilih daripada kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C, apakah kebarangkalian untuk kita pilih seorang kanak-kanak perempuan dan 2 orang kanak-kanak lelaki. Maksudnya 3 kan? Kan kita ada 3 grup. Okey, mesti ada 3 lah. 3. Itu maksud soalan. Dan pecahan markah adalah 2, 3, 5 begini. Okey, mari kita lihat dia punya solution. Okey, all of them are girls. Okey. Okey, yang ni. Ini adalah soalan yang pertama, di mana kebarangkalian untuk kita memilih dalam 3 pilihan kita tu adalah kesemuanya
kanak-kanak perempuan. Okey, begitu maksudnya soalan. Jadi kita punya solution cara penulisannya adalah P, probability girl A, girl B, girl C. Maksudnya daripada grup A kita dapat kanak-kanak perempuan, grup B kanak-kanak perempuan lagi, grup C kanak-kanak perempuan. Maksudnya ketiga pilihan kita semasa kita pick random tersebut semuanya kita kanak-kanak perempuan. Begitu. So jumlah di sini tadi adalah 5, 8, 9. Sebab itu probability pilihan kita adalah kanak-kanak perempuan daripada grup A. Kita lihat girls pada kolom girls ni. Okey, untuk grup A girls 2. Maksudnya 2/5. Ni first. Okey, untuk grup B 4/8. Grup C adalah 5/9. Darabkan ketiga-tiganya. Okey, di sini kita kena tahu independent event dengan law of multiplication. Okey, dan dalam tiga pilihan tersebut, jadi kita darabkan 2/5 darab 4/8 darab 5/9. Ini adalah jawapan kita. Jawapan akhir kita nanti adalah hasil darab ketiga-tiga ni. Okey, ketiga-tiga probability bagi setiap grup. Okey, dan apabila kita darabkan kita akan dapat 1/9 ataupun 0.111. So kita boleh saja tulis dalam bentuk pecahan ini ataupun dalam bentuk nombor perpuluhan diterima. Okey, itu adalah soalan 1B1 Roman. Okey, untuk soalan yang kedua Roman ni, B2 Roman ni, okey, all of them are boys. Tadi girls. Okey, so kita fokus kepada kolom boys ni. Okey, kolom boys. So dia sama seperti tadi, cuma ini kita probability untuk boys from group A, boy from group B, and boys from group C. Itu maksud dia. Maksudnya yang pertama 3/5, okay, 4/8 dan 4/9. Itu lelaki, tadi perempuan, ini lelaki, kanak-kanak lelaki. Jadi kita darabkan, kita akan perolehi jawapan akhir kita adalah 2/15. Kena simplify kepada bentuk yang termudah lah, untuk pecahan ni, ataupun dalam bentuk pecahan dalam bentuk nombor perpuluhan 0.133. Okey, seterusnya consist of a girl and 2 boys. Maksudnya dalam pilihan tersebut seorang kanak-kanak perempuan dan 2 kanak-kanak lelaki. Begitu. Bagaimana dia punya solution yang perlu kita tuliskan di sini. Okey, di sini kita masih menggunakan multiplication law. Okey, multiplication law. Dan yang kedua di sini dia adalah mutually exclusive. Mutually exclusive maksudnya no intersection. Okey, dalam jawapan kita akan tambahkan di akhirnya nanti, sebab dia tidak ada intersection lah, mutually exclusive, sebab dia terus berbeza, melibatkan jantina kanak-kanak dari setiap kumpulan ini. Okey. Begini probability. Okey, dalam setiap probability ni nanti, sebab di sini syaratnya seorang kanak-kanak perempuan dan 2 kanak-kanak lelaki. Sebab itu yang pertama ni girl from group A, boy group B, boy group C. Maksudnya di sini combination dia dah betul lah. Kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki. Dia kena 1, 2. Begitu. 1, 2. 1 tambah 2. 1 ni girl, boys ni 2. Okey, pertama girl from group A. Gitu. So sekiranya begini, dia punya combination dia begini. Jadi 2/5. Girl from group A adalah 2/5 darab dengan 4/8. 4/8 boys from group B. Okey, 4/8 dan 4/9 untuk boys daripada group C. Jadi hasil darab tersebut kita akan perolehi 32/360 ataupun 0.089. Ini jawapan kita. Okey, untuk combination yang pertama. Yang kedua, dia ada 3 combination ni sebab dia 3 grup kan.
3 grup. Okey, pertama, pilihan yang pertama, kita dah pilih kanak-kanak kebarangkalian kanak-kanak perempuan pada grup yang pertama. Kita beralih kanak-kanak perempuan ni pergi kepada grup B pula. Kita pilih di grup B. Jadi untuk grup A, kita kebarangkalian kita akan pilih kanak-kanak lelaki. Okey, kanak-kanak lelaki, boys. Okey, tadi A untuk girl, sini girl pada B. Senang kita tanda sebab dia satu saja kan. Okey, dan untuk grup C kita cari, kita akan potensi ataupun probability adalah boys. Begitu. Jadi 3/5, okey, ni 3/5 ni 3/5 girl 4/8 dan 4/9. Okey, 4/9. Masih 4/9. Jadi hasil darabnya adalah 48/360 ataupun 0.133. Okey, dan yang terakhir, probability untuk kita dia punya kombinasi pilihan kita adalah kebarangkalian adalah kita dah pilih kebarangkalian memilih kanak-kanak perempuan di grup A dan grup B, dan terakhir ini adalah kanak-kanak perempuan, seorang kanak-kanak perempuan di grup C. Okey, dan kanak-kanak lelaki di grup A dan B. Begitu. Jadi 3/5, okey, 3/5 darab 4/8, 4/8 boys dan 5/9. Okey, girls. Okey. Okey, so 60/360 atau 0.167. So ada 3 combination ni. Dan akhirnya nanti kita akan satukan ketiga-tiga kebarangkalian ni. Kita satukan U. Sebab tu kita gunakan U di sini, satu kesatuan, unity. Okey. Jadi kita apabila tanda ini, kita akan melakukan operasi tambah. Dia ibarat seperti begini. Kalau kita melukiskan Venn diagram di sini, dia adalah mutually exclusive. Dia tidak ada intersection. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang saya bulatkan ni, contohnya kan. 1, 2, 3. Ini merujuk ke mana? Merujuk ni. 1, 2, 3. Merujuk kepada peristiwa ni. Peristiwa, gabungan peristiwa ni. Okey, ni yang A ni apa? 32/360. Ini 48/360. Dan yang terakhir ni adalah 60/360. Okey, dia tidak ada intersection, dia mutually exclusive. So no intersection lah. Jadi kita tambahkan ketiga-tiga nilai ini, nilai probability tersebut, nilai probability peristiwa tersebut, kita tambahkan ketiga-tiganya dan akhirnya kita akan dapat 7/18 atau 0.389. Itu soalan untuk 1B, dan soalan yang terakhir untuk soalan nombor 1. Okey, hasilnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ni topik yang kedua lah. Topik yang kedua, numerical method. Topik 2, numerical method. Okey, numerical method biasanya dia akan cover sama ada soalan-soalan di mana solution yang melibatkan linear equation ataupun polynomial equation. Linear equation ni ada 3 lah. Gaussian, Doolittle ataupun crowd. Dan untuk polinomial saya akan sentuh pada soalan yang berikutnya nanti. Okey, untuk soalan ini diminta kepada kita selesaikan dengan menggunakan Gauss elimination method. Okey, yang pertama ni kita kena lihat dengan teliti dan berhati-hati equation yang diberikan. Okey, pastikan x, y, z tu ikut sequence sebab kita akan transfer dalam bentuk matrix. Okey, x, y, z. Okey, equation tu okey. Y, z, x maksudnya di sini x ni nanti kita kena bawa dia ke hadapan untuk transfer dalam matrix form. Okey, x, y, z. Okey, no problem. Okey, using Gauss elimination method, so kita transfer dalam bentuk matrix ini. So 1x, 2y, negatif 1z, negatif 1. Okey, selesai. Di sini ni yang kita kena bawa nilai x ni. Nilai x kita adalah 4. So 4
3Y, 3, 1, Z. Okey, selesai di sini. Okey, seterusnya yang equation yang ketiga, 2X, 2Y, 3Z. So, 2, 2, 3 lah. 2, 2, 3. Okey, darabkan dengan X, Y, Z ni sama dengan 2, 3, 5 begitu. So, nak transfer ke dalam bentuk matrix pun sering pelajar-pelajar melakukan kecuaian. Akhirnya disilap, jawapan silap. Kadang soalan dia trik, dia tukarkan dalam bentuk susunan X, Y, Z ni, dia tukarkan susunannya, ataupun ada setengah soalan dia letakkan nilai Z ni di sebelah kanan, so kena bawa ke sebelah kiri semula sebelum kita susun dalam bentuk matrix. Ada setengah soalan dia ada X dan Y sahaja, Z tidak ada, dan sebagainya. Dia pelbagai bentuk soalan, so kena berhati-hati dan kena faham dan tahu bagaimana nak mentafsirkan daripada equation dan diterjemahkan dalam bentuk matrix form ini. Okey, seterusnya langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dalam Gaussian ni kita nak menjadikan A21 ini sebagai kosong. Akhirnya nanti di sini kita akan jadikan dia sebagai kosong. Okey, A21 jadi kosong, A31 jadi kosong, A32 ni akan jadi kosong. Okey, so kita akan menyelesaikan dengan menggunakan kaedah Gaussian. Okey, yang pertama ni saya akan buat sekaligus untuk A21 dan A31 ni sama dengan kosong. A31 sama dengan kosong. So saya akan transfer sesiap dua ni. Okey, kalau nak buat satu-satu pun boleh. So saya nak jimatkan masa, saya akan buat dua sekaligus. Okey, apa yang perlu saya lakukan untuk menjadikan A21 sama dengan kosong, saya akan melakukan arahan ini. Berikan arahan 4R1. So jadi 4 darab dengan 1 tolak dengan R2 ni, tolak 4, di sini akan jadi kosong di sini nanti. Di sini akan jadi kosong dengan arahan ini. Okey, arahan ni. Untuk A31 jadi kosong, saya akan bagi arahan 2 darab R1, maksudnya 2 darab 1, 2 tolak dengan R3. R3 di sini adalah 2. So 2 tolak 2 akan jadi kosong. R3 yang baru dia akan jadi kosong. Yang lain tu dia akan terkesan dengan arahan ini untuk semua part yang berada dalam row yang sama. Okey, itu maksudnya. Okey, so nak bagi arahan 4 ke 2 ke dalam bentuk pecahan dan sebagainya, kena perhatikan apakah nilai yang ada pada row yang pertama, row yang kedua, row yang ketiga, untuk menjadikan A21, A31 dan seterusnya nanti adalah A32 ni sebagai kosong. Kena berhati-hati dalam memberikan arahan ini. Tanda tambah, tolak, bila masa kita nak tolak, nak tambah dan sebagainya pun kena berhati-hati dan betul arahannya. Okey, apabila diberikan arahan, dua arahan ini, okey, akan terhasillah matriks yang baru ini. Matriks apa? 1, 2, negatif 1, X dan 2 ni, row yang pertama ni tidak berubah sebab kita bagi arahan kepadanya untuk kita lakukan proses penolakan untuk row yang kedua dan ketiga. Yang berubah adalah row yang kedua dan row yang ketiga. Jadi nilai baru bagi row 2 adalah 0, 5, negatif 5, 5. Okey, yang ni memang kosong lah tadi kan. Okey, yang kedua ni kenapa jadi 5? Maksudnya 4 darab 2, 8. 8 tolak 3 jadi 5. Okey, dan seterusnya. Okey, proses ni dia mengubah di sini, dan proses ini dia mengubah yang ini. Okey, nilainya. So kena berhati-hati di situ. So apabila kita dah dapat nilai yang baru di sini, di mana A21 ni adalah kosong, A31 ni adalah kosong. Jadi tugas terakhir kita adalah menjadikan A32 ni kosong. Untuk A32 jadi kosong, kita tak boleh dah gunakan R1. Tak boleh bagi arahan kepada R1. Kita kena bagi arahan kepada R2 sahaja. Sebab kalau kita bagi arahan kepada R1, di sini ada nilai. Okay, kalau kita melakukan penolakan dan operasi, dia akan mengubah semula A31 yang kita dah jadikan kosong. So jadi masalah dan semakin panjang ceritanya. So seterusnya di sini kosong, sini kosong. So kita akan bagi arahan kepada row yang kedua ini untuk kita jadikan R32
kosong. A32 sama dengan kosong untuk step yang berikutnya. Okay. Itu yang saya masukkan. So, apa yang perlu dilakukan adalah 2/5. Okay. 2/5 R2. Okay. 2/5 R2 tolak R3 yang baru. Ni R3 yang baru ni. Okay. Sebab dia lakukan proses perubahan di step yang pertama tadi. Okay. Sama tolak dengan R3 yang baru akan dapatkan R3 yang baru. So, 2 kali perubahan pada R3. Step yang pertama di sini berubah dan step yang kedua pun akan mengubah R3. Itu maksudnya 2/5. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya, okey, saya tuliskan di atas ni 2/5 daripada 5 ni. Okey, darab 5 tolak 2. Okey, R3 ni adalah 2 kan? Okey, R3 yang baru maksudnya A33 ni adalah 2. So 5 satu kan? 2 tolak 2 akan dapat nilai kosong. Dan yang lain tu akan ikut. Okey, dan yang kedua ni pun kita akan lakukan ni arahan yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya 2/5 darabkan dengan negatif 5. Okey, tolak 5. Okey, tanda negatif positif ni dia kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. So 5 negatif 1 maksudnya negatif 2 tolak jadi tambah 5. Kita akan dapat jawapan 3. Sebab tu di sini ada 3. Dan seterusnya. Okey, yang ketiga ni pun sama. Okey, maksudnya apa? 2/5 darab dengan 5. Ni 5 ni. Okey, tolak negatif 1 ni. Tolak negatif 1. Okey. Tolak negatif 1. Sama dengan okey, 5 tinggal 2. 2 ni jadi tambah. Maksudnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Sebab tu di sini dapat 3. Okey, kena berhati-hati dengan negatif, operasi negatif positif. Okey, seterusnya kita dah dapat dah. 3 ni kita dah jadikan kosong. Okey, step yang ini kita dah selesai. Jadi kita nak mencari nilai X, Y, Z. Nak cari nilai X, Y, Z yang mudahnya kita daripada bawah ke atas. Sebab di sini ada nilai X, ni adalah nilai Y, nilai Z diumpama begitu. Okey. Ni 0, ni 3. Maksudnya kita cari yang ada satu nilai saja. Senang kita nak lakukan operasi seterusnya. Maksudnya di sini 0x tambah 0y tambah 3z sama dengan 3. Okey, ni. Maksudnya daripada bawah ke atas. Jadi 3z sama dengan 3, z sama dengan 1. Kan mudah. Dan apabila kita dah dapat z, kita boleh lakukan pertukaran z di sini nanti. Negatif 5z. Diumpama begitu. So di sini kita cari y. Okey. Step berikutnya 5y tolak 5z. Tolak 5z. Sebab z kita adalah 1. Kita masuk ke dalam z sama dengan 1 di sini. Kita akan dapat y kita sama dengan 2. Maksudnya apa? 5y tolak 5 darab 1, 5 sama dengan 0. Okey. Negatif 5. Okey. Negatif 5 ni kita bawa ke sebelah kanan. Bukan 0. Sama dengan 5. Negatif 5 ni kita bawa sebelah kanan, kita akan jadikan dia sebagai tambah. Jadi 5 tambah 5, 10. Jadi y sama dengan 10 bahagi 5. Sebab tu kita dapat 2 di sini. Okey. Alright, dan yang terakhir adalah yang di atas ni. Di atas ni. Okey. Row yang pertama ni. Okey. Sebab kita dah dapat z, dapat y, so kita cari x. Okey. Tinggal kita cari x. Nilai y tadi kita boleh gantikan y sama dengan 2, z sama dengan 1. Okey, apabila kita masukkan di situ dan melakukan proses pengiraan tersebut, x kita adalah sama dengan negatif 1. So, kita dapatlah nilai x, y dan z menggunakan Gaussian Elimination Method. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan 2B, daripada equation ni, okey, kadang-kadang dia guna x, y, z, dia boleh saja gunakan a, b, c, dia boleh sahaja gunakan PQR dan seterusnya, ataupun kalau dalam electrical dia mungkin dia akan gunakan
simbol-simbol unit elektrik boleh digunakan. Okey, A tambah 2B tolak 2C sama dengan 1. Ada 3 ni. Okey, 3. Ikut sekuen tak? A, B, C, A, B, C, A, B, C. Okey, ini semua ikut sekuen. Okey, no problem. Dan menggunakan, okey, perhatikan sini. Calculate matrix L and U. Maksudnya, proses kerja kita sampai kita dapat matrix L dan U sahaja. Tak sampai ke proses kita mencari A, B dan C berapa nilainya. Tak, kena baca betul-betul soalan. Dia minta kita dapatkan matrix L dengan matrix U. Okey, kita stop sampai situ nanti. Menggunakan kaedah Doolittle method. Okey, Doolittle method. Dia ada dua. Sama ada Doolittle ataupun crowd. Okey. Bezanya adalah pada diagonal 1 yang ada pada nilai matrix itu nanti. Cuba nanti saya akan tunjukkan, insya-Allah. Okey, pertama sekali kena convert dalam bentuk matrix form ni. So, transfer dalam bentuk matrix form ni dapat satu markah. Okey, 1 2B negatif 2. Okey, dan 1. Dan seterusnya. Kena convertkan satu persatu. Pastikan A, B, C ataupun nilai yang ada pada equation tersebut ikut sekuen. Kalau tak ikut sekuen, kena baca dengan betul lah. A dia berapa, B dia berapa, C dia berapa. Okey. Kadang-kadang diguna X, Y, Z. No problem. Okey, seterusnya. Step yang pertama dalam kaedah Doolittle ni, kita kena mencari A equal to LU. Ini first step. Second step lah. Ini step yang pertama. Ini step yang kedua. Okey, maksudnya A, maksudnya ni kita punya A. A sama dengan L, U. Kaedah Doolittle. Lower and upper. A sama dengan L, U. So, tugas akhir kita adalah untuk mengenal pasti nilai L21, L31, L32, U11, U12, U13 dan seterusnya. Ini berapakah nilainya? Itu yang dimasukkan matrix L, matrix U. Okey, beza yang saya sebutkan tadi Doolittle dengan crowd. Untuk Doolittle, nilai diagonal 1 ni 111 berada pada L. Nanti kalau ada soalan, boleh refer video-video saya yang sebelum ni berkaitan dengan Doolittle dan crowd ni. Okey, untuk crowd, diagonal 1 ni berada pada nilai ni 111. Di sini. Ni adalah nilai yang lain dan sebagainya. Okey, ada kaedahnya dan dalam senarai formula pun ada kaedahnya. Tugas kita, tugas kamu, tugas anda sebagai pelajar adalah kena tahu nak mendarabkan satu darab ni, pendaraban matrix ni nanti. Pendaraban ni. Kena tahu kaedahnya. Kalau tak, silap jawapan. Okey. Seterusnya, step yang berikutnya adalah ni yang saya masukkan. Kena darabkan. 1 darab U11, maksudnya U11. Cara pendarabannya adalah ke kanan dan ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Dan row darab dengan kolom, kolom, kolom. Row darab dengan row di sebelah L darab dengan kolom, kolom, kolom. Kaedah pendaraban matrix. Saya yakin pelajar dah mahir dari segi pendaraban matrix sebab dah dipelajari dalam matematik yang sebelum ini. Okey. Dan hasil pendaraban matrix ini kita akan dapat nilai ini. U11, U12, U13, L21, U11 dan seterusnya ini. Combination ini. Okey, yang ini tidak diberikan di dalam senarai formula perpisahan. Okey, yang diberikan adalah ini saja. Tugas pelajar adalah tahu untuk darabkan nilai matrix. Pendaraban matrix ni kena tahu. Nak convert daripada yang atas ni ke bawah ni. Okey. Okey, saya tak nak perincikan yang part yang itu sebab itu telah dipelajari dalam matematik yang sebelum ini. Okey. Okey, seterusnya setelah kita dapat nilai ini, kita akan melakukan proses yang berikutnya. Okey, ini saya bawakan ke sebelah sini. Okey. Okey, kita akan pergi row by row untuk mengenal pasti nilai U11, U12 dan seterusnya ni. Ke semua nilainya. Sebab kita nak tulis dalam bentuk matrix L dan U. Kita nak tahu nilai dia berapa. So, kita samakan sebelah kiri dengan kanan. U11 sama dengan 1. U12, okay, sebab dia bersendirian di situ senang kita cari. Sama dengan 2. U13 sama dengan negatif 2. Okay, U12 tadi sama dengan 2. U13 sama dengan negatif 2.
Selesai untuk row yang pertama. Row yang pertama selesai. Dan diikuti row yang kedua dan yang ketiga. Okey, row yang kedua begini. Row yang kedua, pertama kita cari nilai L21U11. Okey. Sama dengan 2. Okey, di atas tadi kita dah dapat dah U11 kan. U11 sama dengan 1. So, U11 darab L21 sama dengan L21 sama dengan 2. Jadi, L21 kita adalah 2. Itu maksudnya. Dan seterusnya. Okey, untuk di sini L21 U12. Okey, untuk L21 U12 tambah U22 sama dengan 8. Kita masukkan nilai yang diperolehi sebelum ni. Di sini ada U21 L21. So kita dapatlah cari nilai U22. Masukkan saja nilai di situ. Okey, 2 darab 2. Ni kan 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, 4. Okey, 8 tolak 4 sama dengan 4. Okey, so U22 kita adalah 4. Dan seterusnya. Okey, di sini kita nak mencari U23. Kita dah ada nilai L21 dengan U13. Masukkan sahaja nilai itu. Okey, masukkan dengan teliti, positif, negatif, very sensitive, kena berhati-hati. So, akhirnya kita akan dapat nilai U23 adalah negatif 4. Okay. Dan seterusnya, selesai. Untuk row yang kedua ni selesai. So, kita ada nilai 2. Untuk L21 kita adalah 2, U22 adalah 4, U23 adalah negatif 4. Dan yang terakhir adalah row yang ketiga. Okay, row yang ketiga, apa yang dimasukkan row ketiga yang ni? Maksudnya kita akan selesaikan yang bawah ni. Okey, dan samakan dengan row yang ketiga di sini. Okey, L31 U11 yang ni sama dengan negatif 1. Dan kita masukkan nilai yang kita perolehi yang di atas. Okey, di sini apa? U11 kita dah ada. So, L31 ni senang. So, L31 darab 1 sama dengan negatif 1. Okey, masukkan di situ. Kan? Terus dapat jawapan lah. Okey, dan seterusnya. L31 U12 tambah L32 U22 sama dengan 10. Ini sama dengan 10. Okey, dan masukkan nilai yang ada. Maksudnya nilai yang ada adalah L31, negatif 1 tadi, U12 2, U22 4. Masukkan dan selesaikan. Kita akan dapat nilai L32 kita sama dengan 3. Okey, dan yang terakhir, okey, yang terakhir ni yang hujung ni. Okey, sama dengan negatif 8. Okey, masukkan nilai yang ada. Nilai yang ada apa? L31 U13, L32 U23 semua dah ada. So tinggal kita nak mencari nilai U23 kita. Kita selesaikan operasi ni, positif negatif, kena berhati-hati pendarabannya. Bawa ke sebelah kanan, daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dia akan mengubah nilai positif negatifnya. So akhirnya kita akan dapat U33 kita adalah 2. Daripada nilai-nilai ni, kita masukkan semula. Okey, nilai ni nilai yang kita perolehi ni. Okey, semua nilai ni kita perolehi untuk kita menulis dalam bentuk matriks L dan U. So, matriks kita adalah L kita adalah 1, ini dia kena 1. Okey, 2, negatif 1, 3. Okey, 2 ni apa? 2 ni adalah mana tadi? U12. Ada U12. Ni U13. U13 berapa? U13 Ni U31. U31 negatif 1. Ni U32 adalah 3. Okey ni. So tahu kedudukan dia. Dan untuk upper U. Upper U. Okey. U12 sama dengan 2. U13 negatif 2. Di sini apa? Ni U. Okey, ni U111 kan. U111. Kena U22. U22 sama dengan 4 ni. Dan U23 negatif 4 ni. Okey, yang ni kosong tadi. Okey, yang terakhir ni U33. U33 sama dengan 2. So kita transfer di sini nilai ni dalam bentuk matriks L dengan matriks U. Okey. Ini baru kita akan dapat jawapannya.
So untuk soalan ni dia minta sehingga matriks L and U dan tak sampai nak mencari nilai A, B, C tadi. So kita stop sampai sini sajalah. Okey, dah dapat markah penuh dah sini. Okey, mendapati soalan. Kalau kita terbuat sampai A, B, C, boleh ke tak boleh? Boleh buat, tapi tidak dikira lah dia punya markah tu. So markah dikira sehingga step yang ini saja. So kena baca soalan dengan berhati-hati. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, okey, 2C ni, dia berkaitan dengan polynomial equation. Polynomial equation. Polynomial equation sama ada dia akan tanyakan soalan berkaitan dengan fixed point iteration method ataupun Newton-Raphson method. Okey, untuk soalan ini saya bawakan Newton-Raphson method. Kalau dia keluarkan fixed point iteration method, maksudnya pelajar kena tahulah cara nak kira fixed point iteration method. Okey, di mana root yang diberi di mana equation diberikan adalah x kuasa 3 tambah 3 x kuasa 2 tolak 2 sama dengan kosong. Dia kata give answer correct to 3 decimal places, maksudnya 3 tempat perpuluhan, jangan lebih jangan kurang, ikut soalan, kalau tidak ditolak markah lah. Okey, dan kita punya assume x kosong kita, x kosong sama dengan 1 diberi dalam soalan. Okey, pertama sekali daripada fx kita adalah x3 tambah 3x kuasa 2 tolak 2. F prime ni maksudnya kita kena melakukan proses dy dx. Dy dx ni apa? Pembezaan. Okey, kalau kita apabila kita lakukan pembezaan, kita akan dapat jawapan kita 3x kuasa 2 tambah 6x. Pergi mana negatif 2? Jangan tanya. Pembezaan ini kamu dah belajar dalam Mathematics 2. Engineering Mathematics 2. Okay, so di situ kamu dah belajar panjang lebar berkaitan dengan pembezaan. So kena mahirlah pembezaan. So saya takkan perincikan berkaitan dengan pembezaan di sini. Sebab saya assume pelajar sudah mahir dalam topik tersebut. Okey, kembali kepada Newton-Raphson method, akan diselesaikan dengan menggunakan tabel ini. Okey, kamu kena bina tabel ini, nilai n, xn, fxn, f prime xn, xn tambah 1. Xn tambah 1, dia punya formula adalah ini. Okey, so di dalam soalan diberikan kepada kita x kosong. X kosong kita adalah 1. So xn maksudnya x kosong. X kosong kita adalah 1. So apabila 1 di sini, x kosong kita adalah 1 di sini, kita kena kira ni. Okey, fxn maksudnya 1 kuasa 3 tambah 3 darab 1 kuasa 2 tolak 2. Berapa tu? 1 tambah 3 tolak 2, 4 tolak 2. 4 tolak 2 sama dengan 2 di sini. So kalau 1 di sini, maksudnya 1 kuasa 2, 1 darab 3, 3. 3 tambah 6 darab 1, 6. 6 tambah 3, 9. Begitu, tu cara dia. Cara kita isi. Dan di sini kita kena kira. Xn, maksudnya xn kita tadi adalah 1. Maksudnya di sini adalah sama dengan 1 tolak fxn ni adalah tolak 2 per 9. Sama dengan berapa? Kita kena isi satu-satu. Dan kita kena selesaikan sehingga kita dapat repeated answer. Repeated answer itu adalah root kita. Dia punya tips tu maksudnya repeated answer lah. Sama dengan berapa? Nilai di sini nanti dia kena 2 kali berulang tu, maksudnya di situlah kita berhenti melakukan pencarian root. Kerana itu adalah root yang kita nak cari. Itu maksudnya. Okey, selanjutnya kita akan isi satu persatu dan hasil operasinya tadi adalah 0.778. Dan di sini kita tuliskan 0.778. Maksudnya xn tambah 1. Okey, adalah 0.778 dan kita masukkan nilai. Kita ulang semula proses di row yang pertama ni. Row yang pertama. Row yang pertama. Okey, pada row yang kedua ni. Kena isi satu demi satu di sini. Okey, bila kita isi begitu dan sehingga selesai, dan akhirnya kita akan ulang di sini 0.734 pada row yang berikutnya, row yang ketiga ni 0.732 dan row yang keempat adalah 0.732 juga. So di sini adalah repeated. So 0.732 tolak 0.732 adalah sama dengan 0. So itu adalah nilai root yang kita ingin cari. Okey, nilai root yang kita ingin cari di dalam soalan tersebut. Okey, sebab dia kena kurang daripada hasilnya adalah hasil tolak ni kena kurang daripada 0.0001.
1. Biasanya kalau dia 0, 0, 0, 0 tu maksudnya dia kurang lah tu. Okay, itu adalah root yang kita ingin cari. Jadi the root is 0.732. Tulis ni saja pun 1 markah. So kena tulis ni penyataan ini. Okay, kalau tak dapatlah 5 markah aja. Kalau betul, semua ni dapat 5 markah. So tulis penyataan ni 1 markah. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Apa langkah keselamatan dia? Langkah keselamatan dia di sini. Proses differentiation kena betul. Masukkan nilai kena betul. Pengiraan di sini pun kena betul. Okey, baru dapat jawapan yang tepat. Okey, question 3. Okey. Question 3 ni adalah topik yang ketiga. Topik yang ketiga. ODE, ingat lagi tak? ODE. Ordinary Differential Equation. Okey. Akan diuji dalam soalan nombor 3. Okey, dalam ODE ni ada 2. Solve first order differential equation dengan solve second order differential equation. Ada 2. Ada 2 part. 2 part. Jadi, untuk part yang pertama ni adalah first order. Dalam first order ni pula, dia ada dalam first order differential equation ni ada 4 perkara kena tahu. Kamu pun telah belajar. Yang pertama, kaedah direct integration. Yang kedua, separating the variable. Yang ketiga, homogeneous equation. Dan yang keempat, integrating factor. Okey. Dia boleh saja ataupun anda boleh saja menggunakan keempat-empat kaedah tersebut mengikut soalan-soalan yang diberikan, ikut kesesuaian soalan, dan kamu kena mahir ke semuanya. Okey. Okey, cuba pergi kepada soalan 3A1 Roman. Ini. Okey, x dy dx tolak 3y sama dengan x kuasa 5. Di sini, kalau kita perhatikan soalan ni, dia adalah disesuaikan dengan menggunakan integrating factor, IF. Okey, IF. Di mana untuk IF di sini tidak boleh ada yang lain bersamanya. Dia hanya kena tinggalkan dy dx. Nak tinggalkan dy dx maksudnya kesemua ni kita kena bahagikan dengan x bagi dengan x, negatif 3y bagi x, x kuasa 5 pun bagi x. Okey, itu maksudnya. Apabila kita melakukan proses tersebut, kita akan dapat dy dx tolak 3y per x sama dengan x kuasa 4. Okey, x jadi 4. Okey, begitu. Ini step yang pertama. Dan daripada sini kita dapat pertama kita kena keluarkan nilai p. Nilai p ni kan py. Kan? Py. Jadi p kita adalah 3 negatif 3 per x. Okey, negatif 3 per x. Okey. Daripada situ kita kena cari if. Okey. Ni kena ingat formula ni adalah A sama dengan kameran P dx. Oleh kerana P kita adalah negatif 3 per x, jadi kita tuliskan IF kita sama dengan E kuasa kameran kameran negatif 3 per x dx. Okey. Apabila kita kamerkan tersebut, kita akan dapat begini. Negatif 3 kita bawa ke hadapan, so kita kamerkan 1 per x dx. Kameran bagi 1 per x ni adalah sama dengan ln x. So, jadi E kuasa negatif 3 ln x. Okey. Dan kita boleh tuliskan begini. E kuasa ln x kuasa negatif 3 sama dengan x kuasa negatif 3 ataupun 1 per x kuasa 3. Seterusnya kita akan masukkan nilai IF ni yang kita perolehi ni. Ini nilai IF dan nilai Q. Q di sini tadi. Q kita ini. Q ni sama dengan x kuasa 4. Okey, x kuasa 4. Ke dalam formula. Formula mana? Formula y darab IF sama dengan kameran Q darab IF dx. Okey. Okey, apabila kita masuk ke dalam formula tersebut, jadi y darab IF kita adalah 1 per x kuasa 3 ni. Okey. Sama dengan kameran Q. Q kita adalah x kuasa 4. X kuasa 4 ni. Ni Q.
Okey, x kuasa 4 darab dengan if 1 per x kuasa 3 dx. Di sini kita boleh simplify. 3 jadi x dx. Okey. Okey. Dia jadi begini. Okey, y per x kuasa 3 sama dengan kamiran x dx. Okey, sebab kita dah simplify di sini tadi, x dx. Jadi hasil kamirannya adalah y per x kuasa 3 sama dengan x kuasa 2 per 2 tambah c. Lepas tu final answer kita, y kita adalah x kuasa 3 ni darabkan ke sebelah kanan. Jadi x kuasa 5 per 2 tambah x kuasa 3c. Ini adalah final answer untuk yang pertama dengan menggunakan kaedah integrating factor. Kita gunakan kaedah integrating factor. Soalan 3A 2 Roman ni, cuba kita perhatikan soalan. Dia seakan-akan soalan A1 tadi tu. 3A1 tadi tu. Cuma perbezaan dia adalah bersama dengan dy dx ni tidak ada nilai x, dan di sini di hujung ni adalah nilai eksponen. Nilai eksponen. Yang tadi tu nilai algebra, nilai eksponen. So kita boleh saja tulis kita punya nilai p kita. Nilai p kita adalah sama dengan 2. Mana 2? Ni kan px. Px sama dengan 2, dan kita boleh cari nilai if kita. Nilai if kita sama dengan E kuasa kamiran P dx, itu kamiran 2 dx. So kita akan dapat jawapan E kuasa 2x. Dan kita punya nilai Q. Ni adalah nilai Q. PQ kan, Q. Q kita sama dengan E kuasa negatif 3x. Dan seterusnya kita akan masukkan ke dalam formula. Formula yang mana? Formula dalam integrating factor tu. Formula integrating factor lah. Di mana formulanya adalah YIF tu. YIF sama dengan kamiran Q darab dengan IF dx. So masukkan satu persatu di situ. Y darab E kuasa 2x. Kamiran Q kita adalah E kuasa negatif 3x. Darabkan dengan IF E kuasa 3x. Ini kita boleh selesaikan. Jadi negatif x kan, kamiran negatif x nanti. Jadi sama dengan kamiran E kuasa negatif x dx. Dan kita selesaikan, kita akan dapat E kuasa negatif x per negatif 1 tambah c. Dan y kita masukkan. Jangan lupa di sini ada E kuasa 2x ni kita bawa ke sebelah kanan. Kita akan dapat jawapan kita di sini darab, bawa sebelah kanan jadi bahagi. Sebab tu kita dapat jawapan negatif E kuasa negatif x tambah c per E kuasa 2x. Dapat 5 markah. Soalan B, 3B. Soalan 3B ni adalah soalan yang akan menguji bahagian solving second order differential equation. Second order differential equation ni di dalam ODE ni, sama ada soalan tu dia akan bertanya, akan menguji, akan bertanyakan berkaitan dengan root. Ada 3 jenis root yang kita belajar. Real and different root, real and equal root, ataupun imaginary root. Kadang-kadang imaginary root ni panggil sebagai complex root. Ada 3 tu je lah. So soalan ni kita kena tengok betul-betul soalan ni. Untuk soalan yang pertama, d2y dx square tambah 2 dy dx tolak 63y sama dengan 0. Pertama sekali kita kena convert dalam bentuk persamaan ini. M kuasa 2. Kita convert dia dalam equation ini. Persamaan kuadratik ni kan. Kita convert dalam bentuk persamaan ini. Jadi M kuasa 2 tambah 2M tolak 63 sama dengan 0. Dan kita kena cari nilai B kuasa 2 dan 4AC tu. Untuk kita kena pasti. Untuk soalan second order ni, second order differential equation di dalam ODE ni, kita kena pasti B kuasa 2 dia sama dengan berapa, 4AC sama dengan berapa. Hasil pencarian ni, dua perkara ni, mana lebih besar? Lebih besar ke, sama dengan ke, lebih kecil? Kalau lebih besar, dia akan memberi kesan ataupun dia adalah kategori real and different. Real and different root. Kalau equal, dia adalah real and equal root.
Okey, kalau B kuasa 2 lebih kecil daripada 4AC, dia akan menjadi imaginary root. Tu pentingnya B kuasa 2 4AC ni. Di sini kan B kuasa 2 adalah 4AC. Seterusnya apabila kita cari B kuasa 2, mana A mana B ni? Inilah. Di sini tempatnya A kita sama dengan 1, B, C. So B kuasa 2 maksudnya 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Lepas tu kita cari 4AC. 4AC maksudnya 4 darab A. A kita 1, C kita negatif 63. Kita akan dapat negatif 252. Okay, ini tertinggal negatif. Okay, negatif 252. Okay, 4AC. 4 darab 3, 12, 4, 6, 24, 25. Okay, negatif 252. Maksudnya 4 lebih besar daripada negatif 252. Okey, maksudnya B kuasa 2 lebih besar daripada 4AC. Maksudnya itu adalah real and different roots. Itu maksudnya. Therefore, auxiliary equation kita adalah begini. Daripada sini kita boleh tuliskan dalam bentuk M tolak 7 darab M tambah 9 sama dengan 0. Gitu. Dan kita akan dapat M1 kita sama dengan 7, M2 kita sama dengan 9. Okey. Kadang-kadang kita terbalik tuliskan M tambah 9 M tolak 7. Jadi M1 kita akan jadi negatif 9. M2 akan jadi 7. So dia akan memberi kesan kepada jawapan kita. So tapi kena betul lah kedudukan M1 kita. Kalau M1 kita sama dengan 7, di jawapan nanti pun M1 kita kena 7 juga. Kalau M2 kita negatif 9, di jawapan M2 kita negatif 9. Okey, ikut nilai M yang kita letakkan di dalam proses ini. Itu maksud saya. Okey, seterusnya insert M1 and M2 into ini adalah untuk real and different root. Dia punya equation adalah ini. AE kuasa M1X tambah BE M2X. Ni yang saya sebutkan tadi tu. Kalau kita buat begini, M1 kita adalah 7. Di sini kita letak M1 kita adalah 7. Kalau M1 kita adalah negatif 9. Okey, di sini M1 kita adalah negatif 9. Kena betul. Pemeriksa dia akan tengok berapakah M1 yang kamu letakkan. Dia akan pastikan M1 tu di sini adalah sama dengan M1 yang kamu declare di sini. Sebab dari segi penulisan ni dua-dua sama ni kan. Okey, dan apabila kita masukkan di situ, jadi Y sama dengan AE kuasa 7X tambah BE kuasa negatif 9X. Itu. Okey, dan saya bawakan contoh yang ni. Okey, di sini kalau dia cara penulisan yang option yang kedua tu. Okey, M tambah 9 darab M tolak 7 sama dengan 0. Jadi automatik M1 sama dengan negatif 9, M2 sama dengan 7. Jadi final answer adalah Y sama dengan AE kuasa negatif 9X tambah BE kuasa 7X. Okey, dua-dua jawapan ini diterima. Okey, soalan untuk 3B. Okey, masih pada second order differential equation. Okey, 3B ni. Okey, d2y dx square tolak 18 dy dx tambah 81y sama dengan 0. Itu soalan dia. Pertama sekali convert dalam bentuk M. Okey, M2 daripada sini kita akan convert dalam bentuk ini. M2, M kuasa 2 tolak 18M tambah 81 sama dengan 0. Okey, dalam samaan kuadratik ni kan. Okey, seterusnya ni adalah A kita sama dengan ni B, ni C. A kita sama dengan 1, B sama dengan negatif 18, C sama dengan 81. Okey, B kuasa 2 sama dengan berapa? Negatif 18 kuasa 2. Okey, negatif 18 kuasa 2 sama dengan 324 kan? 324. 4AC sama dengan 4 darab 1, 4 darab 81 sama dengan 324 juga. Jadi ini adalah sama dengan. Okey, oleh sebab itu
B kuasa 2 sama dengan 4AC, iaitu 324 sama dengan 324. Okey. Apabila B kuasa 2 sama dengan 4AC, ini bermakna dia adalah real and equal root. Real and equal roots. Okey, seterusnya, therefore, auxiliary equation kita akan tulis begini. M tolak 9 darab M tolak 9 sama dengan 0. Jadi M1, M2 kita adalah sama. 1M saja. Okey, sama dengan 9. Okey, kita masukkan dalam persamaan bagi real and equal roots, iaitu Y sama dengan E kuasa MX darab A tambah BX. Jadi final answer kita adalah Y sama dengan E kuasa 9X darab A tambah BX. Okey, itu adalah untuk soalan B2 Roman, di mana jawapannya berbentuk real and equal roots. Okey, 4 markah. Okey, seterusnya soalan 3B 3 Roman ni. Okey, daripada soalan tersebut kita akan convert dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi M kuasa 2 tambah 7M tambah 20 sama dengan 0, di mana A kita sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 20. Okey, B kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 adalah 49. Okey, 4AC maksudnya 4 darab 1 darab 20 sama dengan 4AC kita adalah 80. Kan? 80. Jadi 49 kurang daripada 80. Maksudnya apabila B kuasa 2 kurang daripada 4AC, ini bermakna dia adalah imaginary roots, ataupun kadang-kadang disebut sebagai complex root. Okey, therefore auxiliary equation kita adalah menggunakan persamaan ini. Kita kena tuliskan dalam masukkan nilai A, B, C negatif 7 tambah plus minus punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 20 4C bahagi 2 darab 1. Okey, dan kita akan dapat nilainya adalah negatif 7 tambah tolak punca kuasa 2 bagi negatif 31 per 2. Negatif 31 ni kita akan pecahkan sebegini, iaitu negatif 7 plus minus punca kuasa 2 bagi 31 darab punca kuasa 2 negatif 1. Negatif 1 ni nanti kita akan wakilkan dengan I, imaginary. Okey, sebagai mewakili imaginary. Okey, dan di situ sama dengan alfa kita adalah negatif 7 per 2. Ni alfa. Ni alfa kita. Dan beta kita adalah punca kuasa 2 bagi 31 per 2 I. Okey, I ni. Kita dah wakilkan dengan I begitu. Ni cara penulisannya. Cara penulisannya. Okey, kita tuliskan alfa, kita tuliskan beta. Okey, dan kita akan gantikan alfa dengan beta tersebut ke dalam formula imaginary roots. Ini adalah formulanya. Dan final answer kita adalah sama dengan Y sama dengan E kuasa negatif 7 per 2X darab A cos punca kuasa 2 31 per 2X. Okey, tambah B sin punca kuasa 2 31 per 2X. Okey, itu adalah final answer untuk soalan 3B 3 Roman. Okey, soalan yang keempat ni Laplace transform dengan menggunakan definition. Formula definition ini. Ini formula definition. Okey, untuk soalan ni nilai FT kita adalah FT yang berbentuk eksponen. Okey, penyelesaian dengan menggunakan definition. Okey, pertama sekali Fs sama dengan kameran 0 hingga infinity E kuasa negatif ST darab FT dt. Okey, FT kita maksudnya ini, kita masukkan di sini nanti. Okey, kita masukkan nilai FT dalam formula tersebut dan kita selesaikan. Okey, FT ni tadi kita dah gantikan dengan 3E kuasa 2T. So 3 ni kita kena bawa ke hadapan dan kita selesaikan yang part yang seterusnya. Okey. Okey, 3 kameran E kuasa negatif ST darab E kuasa 2T. Kan di sini kita kena E ni maksudnya kita kena simplify. Maksudnya E kuasa negatif ST kerana didarab jadi tambah 2T, tambah 2T di sini dt. Okey, 3 tak apa, biarkan di hadapan ni. Okey, biarkan di hadapan. Seterusnya
kita kena tuliskan begini. Kita boleh factorizekan T ni. T. Okey, jadi kamiran E kuasa negatif S tolak 2 darab T dt. Di sini kita dah boleh kamirkan dia. Okey, apabila kita kamirkan, kita akan dapat sama dengan 3 E kuasa negatif S tolak 2 darab T per negatif S tolak 2. Okey, ni kita punya limit lah, kosong hingga infinity. Okey, dan kita masukkan nilai limit. Satu persatu. So 3 darab E kuasa negatif S tolak 2 darab infinity. Okey, per dengan negatif S tolak 2 tolak E kuasa negatif S tolak 2 darab kosong per negatif S tolak 2. Okey, di situ. Okey, power infinity kita akan dapat nilai kosong di sini. Okey, 3 darab kosong tolak 1 per negatif S tolak 2. 1. Barang yang dikuasakan dengan kosong, okey, adalah sama dengan 1. Sebab tu 1 di sini. Dan seterusnya, negatif dengan negatif akan jadi positif. Jadi 3 darab 1 per S tolak 2 dan final answer kita adalah 3 per S tolak 2. Ini satu persatu saya tunjukkan. By using definition. Okey. 6 markah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan kedua ni dia minta kita selesaikan dengan menggunakan table of Laplace transform. Table of Laplace transform. Okey, apa yang kita perlu lakukan, kita kena bersahabat dengan table. Okey, kena tengok table apakah nilai yang bersesuaian dengan table tersebut. Jadi Fs kita adalah yang pertama 2 E kuasa di sini adalah negatif 3. Kalau kita tak tengok table pun insyaAllah kita boleh congak ini. Kalau di sini negatif, di sini kena positif. Jadi 2 per S tambah 3, kita buat satu persatu, tambah Tn. Kalau kuasa Tn, kalau kita tengok ataupun lihat kepada table, jawapannya adalah N factorial ni per dengan S N tambah 1. Kalau di table dia begitu. N factorial per S N tambah 1. Okey, sebab tu kita dapat di sini 4 factorial per S 4 tambah 1. Okey, ini part ini. Dan sin ni, kalau kita tengok sin, dia punya nilai di table adalah omega. Okey, omega kita adalah 3 kan? Omega per S kuasa 2 tambah omega kuasa 2. Sebab tu dituliskan tolak 3. Omega kita adalah 3. 3 per S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, kalau kita refer table ya. Okey, kena refer table lah sebab soalan ni table kan. So, kita selesaikan. Okey, jadi final answer kita adalah 2 per S tambah 3 tambah 4 factorial sama dengan 24 per S kuasa 5 tolak 3 per S kuasa 2 tambah 9. Okey, selesai. 4 markah. Simple question untuk using table of Laplace transform. Okey, seterusnya soalan A3 Roman. Dia nakkan kita selesaikan FT ni, FT yang diberikan. Okey, FT yang diberikan adalah E kuasa 3T cos 4T by using first shift theorem. Maksudnya kita kena selesaikan dengan menggunakan kaedah first shift theorem. Okey, untuk first shift theorem, kita kena lihat apakah yang didarabkan dengan eksponen ni. Okey, maksudnya kita kena justifikan nilai yang didarabkan dengan eksponen adalah cos 4t. So, kita kena justify 4t ni adalah bersamaan dengan, kalau kita tengok table pun, dia adalah sama dengan S per S kuasa 2 tambah 16. 16 ni adalah omega kuasa 2. Omega kita adalah 4. Jadi S per S kuasa 2 tambah 16. Sebab dia cos. Cos. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat power bagi E ni. E adalah power dia positif 3T. Positif 3T. Maksudnya nanti dia akan tolak 3. Tolak 3. S tolak 3 lah maksudnya. Di situ. Maksudnya negatif sama dengan 3. Okay. Jadi
A kita adalah negatif 3. Okey. Dan Laplace transform, okey, Laplace transform bagi E 3t, E kuasa 3t ft sama dengan f s tolak 3. Inilah. Okey. Dan untuk soalan ini, ni soalan ni. Okey, Laplace transform bagi E kuasa 3t cos 4t sama dengan S tolak 3 per S tolak 3 kuasa 2 tambah 16. Maksudnya nilai S di sini kita gantikan dengan S tolak 3. Dan nilai S di sini pun kita gantikan dengan S tolak 3. Sebab dia guna first shift theorem. Jadi tambah 16. Dan kita kena selesaikan. Okey, selesaikan yang mana? Begini, S tolak 3 per S kuasa 2 tolak 6S tambah 9. Maksudnya kita expand ini tambah 16. Dan akhirnya final answer kita adalah Fs kita adalah S tolak 3 per S kuasa 2 tolak 6S tambah 25. Selesai 5 markah ni. Tips dari sini adalah kena tengok apakah yang didarabkan dengan E dengan eksponen kita, dan kita dapatkan nilai dia, dan nilai S yang ada pada nilai yang didarabkan dengan eksponen tersebut kita gantikan dengan S plus minus AT. Berapakah nilai A pada eksponen tersebut. Kalau dalam soalan ni adalah 3, jadi tolak 3. Begitu. Seterusnya soalan 4B1 inverse. Dia melibatkan inverse Laplace transform. Okey, bahagian yang B ni dia bertanyakan berkaitan dengan inverse Laplace transform. Yang pertama dia kata dia mencari nilai inverse bagi Fs sama dengan 8S per S kuasa 2 tambah 9 by using table of Laplace transform. Dia ada dua, simple function ataupun partial fraction method. Yang ini adalah simple function. Okey, maksudnya di sini adalah Fs kita adalah sama dengan 8. Okey, kita boleh pecahkan begini. Kalau kita refer kepada table, 8 ni nilai constant kita bawa ke depan. Jadi tinggallah S per S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ini adalah omega. 3 kuasa 2. Itu adalah omega. Apabila kita refer kepada table, apakah nilai Ft yang berkaitan ataupun apabila ditulis Fs-nya adalah S per S kuasa 2 tambah omega kuasa 2. Of course, kalau kita refer kepada table, itu adalah merujuk kepada cos omega t. Okay, cos omega t. Jadi, final answer kita, Ft kita adalah 8 cos 3t. Omega kita adalah 3 tadi kan. So, ini adalah final answer kita. Okay. Itu antara simple step untuk kita menyelesaikan inverse Laplace transform bagi simple function. Dan yang terakhir, ini adalah soalan yang terakhir, soalan nombor 4B2 ni. Okay, yang tadi simple function, yang ini adalah diminta kita menggunakan partial fraction. Maksudnya kena selesaikan guna partial fraction. Okay, yang pertama kita kena perhatikan ini, partial fraction ni. S kuasa 2 tolak S tolak 2. Kalau kita faktorkan, dia adalah S tambah 1 S tolak 2. Dia sama juga. Kadang-kadang kita tulis S tolak 2 tu dahulu, darab S tambah 1. Tapi soalan ataupun penyelesaian kita kena ikut mana yang trend mana yang kita tuliskan ni. Kalau jawapan kita adalah S tolak 2 dan darab S tambah 1, jadi keseluruhan sehingga akhirnya dia adalah berkaitan dengan S tolak 2 darab S tambah 1. Begitu juga dengan sebaliknya ni. Begitu. So, kena tulis dengan konsisten lah. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan partial fraction, ini adalah S kuasa 2 tolak S tolak 2. Ini adalah, kalau begini cara penulisannya adalah S tolak 2 S tambah 1. Okey, ini adalah linear, berbentuk linear. Bentuk linear. Denominator dia adalah linear. Okey, sama dengan di sebelah kiri adalah soalan kita sama dengan A per S tolak 2, so pecahkan satu-satu, tambah B per S tambah 1. Itu step yang pertama. Daripada sini kita akan mencari nilai. Kita akan samakan S tolak 2 sama dengan kosong, jadi S sama dengan 2. Di sini nanti adalah
S tambah 1 sama dengan kosong, S kita sama dengan negatif 1 untuk kita mendapatkan nilai A dan nilai B ni. Okay, sebelum kita melakukan proses inverse Laplace transform, tu maksud saya. S tolak 2 darab S tambah 1 ni, hasil factorize bagi S kuasa 2 tolak S tolak 2 ni akan didarabkan dengan A dan darabkan dengan B secara bersilang. Jadi tinggallah 5S tambah 4 di sini. Okey, saya padamkan yang saya dah tulis tu, dia mengganggu. Okey, saya padamkan ni. So, yang ni take note lah. Kenapa S sama dengan negatif 1, kenapa S sama dengan 2 nanti. Okey. Saya dah tuliskan di situ. Okey, seterusnya. Okey. Apabila didarabkan secara bersilang ke atas di sini, bermakna di sini akan jadi ada S tolak 2, S tambah 1. Di sini pun sama, B darab dengan S tolak 2, S tambah 1. Itu maksud saya. Dan sini kita boleh simplify. S tolak 2, kita potong, ni potong. Di sini S tambah 1, kita potong. Jadi sebab tu di sini, part yang di bawah ni, A darab S tambah 1. Sebab S tolak 2 kita dah permudahkan dengan S tolak 2 yang berada pada numerator di atas tu. Kan B dan tambah B S tolak 2. S tambah 1 kita dah permudahkan, simplify dengan S tambah 1 yang didarabkan dengan B pada bahagian numerator tu. Okey, so tinggallah 5S tolak 4 sama dengan A darab S tambah 1 tambah B darab S tolak 2. Okey, di sini kita akan gunakan when S equal to negative 1. Okey, masukkan S sama dengan negatif 1 pada ini saya sebutkan sebagai 1 equation 1 ni equation 2. Okey, pada 2 insert kepada 2. Maksudnya masukkan kepada 2 ni. Jadi apabila masuk kepada 2, negatif 1 darab 5 negatif 5, negatif 5 tolak 4 negatif 9. So dan di sini kalau negatif 1 tambah 1 jadi kosong. A darab kosong kosong. Tambah negatif 3B. Jadi B adalah sama dengan 3. Dapat B sama dengan 3. Dan seterusnya, apabila S sama dengan 2, S sama dengan 2 daripada mana? Yang saya terangkan di awal tadi tu. Di sini. Okay, S tolak 2 sama dengan kosong, jadi S sama dengan 2. Okay, masukkan ke dalam equation 2 ni. Jadi 6 sama dengan A 3. Jadi A sama dengan 2. Dapat A sama dengan 2, B sama dengan 3 ni, masukkan ke dalam 1 ni. 1 ni. Jadi apabila kita masuk dalam 1, jadi 5S tolak 4 per S kuasa 2 tolak S tolak 2 sama dengan 2 per S tolak 2. Okay, A kita adalah 2 kan? 2 tambah B. B kita adalah 3. 3 per S tambah 1. Jadi Fs, okay, Fs sama dengan Fs sama dengan 2 per S tolak 2 tambah 3 per S tambah 1. Okey, dan kita itu adalah nilai Fs, tapi kita nak mencari nilai Ft. Apabila kita mencari nilai Ft, maksudnya kita kena melakukan proses inverse of Laplace transform bagi 2 per S tolak 2 tambah 3 per S tambah 1. Okey, apabila kita inverse ni, kita akan dapat nampak soalan ni pun kita dah dapat bayang dah. Ni tolak 2 kan. Jadi E kita nanti adalah tambah 2T kan. A ni tambah. Jadi E kita ada power dia nanti adalah negatif. Negatif 1T begitu. Jadi 2 ni adalah constant. Nilai constant kita bawa ke hadapan. Jadi apabila kita melakukan proses inverse di situ, kita akan dapat final answer kita Ft kita sama dengan 2E kuasa 2T, positif 2T, sebab ni negatif, di sini akan jadi positif 2T, tambah 3E kuasa negatif T. Di sini positif kan? Jadi dia akan jadi negatif. Itu adalah final answer untuk soalan 4B 2 Roman yang bernilai 8 markah. Okey. Okey, begitulah tadi. Ada 4 soalan yang saya bawakan, soalan-soalan yang lepas yang berkaitan dengan Electrical Engineering Mathematics, format yang terkini, di mana
4 soalan yang saya bawakan, di mana setiap soalan tu mewakili topik-topik yang terdapat dalam Electrical Engineering Mathematics. Soalan 1 topik 1, 2 topik 2, soalan 3 topik 3 dan soalan yang keempat adalah topik yang keempat. Okey, diharap para pelajar dapat mendapat gambaran berkaitan dengan format soalan penilaian bagi kursus Electrical Engineering Mathematics ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.